Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua sihat sejahtera di samping keluarga masing-masing. Seperti kita ketahui, kita masih dalam mood PDPR. Keadaan kita di segi perangkaan pesakit COVID, peningkatan jumlah pesakitnya agak membimbangkan. Kita dalam sepanjang minggu ini sudah melepasi angka 17,000 kes sehari dengan bilangan kematian adalah lebih daripada 200 orang sehari. Jadi ini satu angka yang sangat membimbangkan, di mana jumlah keseluruhan pesakit COVID di Malaysia telah mencapai 1 juta orang. Dan jumlah pesakit aktif sekarang ini pun telah menghampiri 200,000 orang. Jadi buat setakat ni pesakit aktif di seluruh negara seramai 200,000 orang. Jadi angka ini sangat-sangat membimbangkan. Walaupun kita kata negeri Terengganu ini adalah negeri yang jauh daripada kawasan wabak yang lebih teruk, iaitu Kuala Lumpur dan juga Selangor. Namun mengikut perangkaan hari-hari untuk kawasan selain pada itu seperti Kedah, seperti Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang sekalipun, angkanya ada sedikit peningkatan. Begitu juga angka di negeri Selangor, kita tak boleh bayangkan jika berlaku sedikit kesilapan seperti terbawa orang yang ada pesakit COVID, mungkin dalam satu kereta ke satu bas ke yang datang ke sini, mungkin mereka datang secara, mungkin ada sebab yang tidak boleh dielakkan, tetapi datang sini dan boleh juga berlaku perebakan di sini. Jadi itu yang kita takut. Jadi langkah kita untuk tidak membenarkan rentas negeri itu sangat-sangat penting lah sekarang ni. Dan juga kita syukur juga kerana proses vaksinasi kita mencapai tahap tertinggi sejak minggu lepas, di mana 3 juta penduduk telah divaksinkan, dan kita juga sudah ada bekalan untuk sehingga penduduk Malaysia seramai 8 hingga 10 juta lah, tak silap cikgu lah. Kita ada dapat bantuan daripada vaksin daripada Arab Saudi, daripada India, daripada Eropah, daripada Jepun, daripada China sendiri pun ada menyumbang vaksin kepada kita. Jadi kita berharap episod-episod ini berakhir dengan segera dan membolehkan kita menjalani hidup dan juga persekolahan seperti biasa. Okey, hari ini kita belajar masih lagi reka bentuk elektrik episod 4. Jadi cikgu ingat dalam minggu ni kita habiskan reka bentuk elektrik. Kita belajar episod 4, episod 5 dan juga 6. Jadi kita buat secara laju. Okey, kita tengok apa yang cuba diperkatakan oleh episod 4 ini. Okey, masih 2.3. Okey, untuk hari ini, episod hari ini, kita hendak menghasilkan lakaran reka bentuk lita yang akan dibuat. Jadi sepatutnya dalam mod normal persekolahan kita, jika awak bersemuka dengan guru, awak dihendaki untuk membina gadget elektrik. Jadi sebelum awak bina gadget elektrik itu, awak mestilah mempunyai lakaran reka bentuk lita elektrik yang akan dibuat. Mesti buat lakaran reka bentuk lita. Jadi reka bentuk lita ni mestilah awak tahu jenis-jenis lita dia. Okey, jenis-jenis lita elektrik ada 2. Yang pertama ialah lita siri, yang kedua ialah lita senari,
Dan yang ketiga ialah lita, siri, selari. Maksudnya awak gabungkan antara lita, siri dan sesari, lita, siri dan selari dalam penghasilan produk elektrik awak. Jadi ada dua sebenarnya, tapi ada juga bentuk gabungan. Jadi kita masukkan sekali jenis-jenis lita elektrik. Ada 3, iaitu lita siri, lita selari dan lita siri selari. Lita sesiri ataupun dalam topik ini kita panggil sebagai lita siri. Dua lita yang kita akan belajar, iaitu lita siri dan juga lita selari. Lita siri bermaksud ialah lita yang dibina secara satu lingkaran lengkap, satu bulatan lengkap daripada hujung ke hujung yang bersambungan secara lingkaran yang lengkap. Dia membentuk keadaan membulat. Lingkaran tu agak membulat, maksudnya dia membentuk satu sahaja bulatan, satu sahaja lingkaran lengkap pendawaian elektrik. So ini adalah lakaran bergambar di mana awak boleh nampak komponennya digambarkan secara betul, secara realiti. Kalau baterinya bentuk bateri, kalau mentolnya adalah kita boleh nampak dalam bentuk mentol, dan kalau switch adalah bentuk switch. Kemudian kita ada satu lagi lakaran, iaitu lakaran skematik, di mana komponen-komponennya digambarkan secara simbol sahaja. Kita ada simbol mentol, kita ada simbol switch dan juga bateri. Dan boleh nampak kat sini dia adalah satu lingkaran lengkap, satu lingkaran lengkap pendawaian elektrik, di mana kita boleh kenal pasti elemen-elemen yang ada di sepanjang lingkaran ini. Lingkaran ini kita boleh nampak bebannya, kita boleh nampak mediumnya, kita boleh nampak kawalannya, kita boleh nampak sumbernya, kan? Jadi bila kita nampak lakaran bergambar dan lakaran skematik ni, hendaklah secara automatiknya, tanpa sedarnya, awak boleh menyatakan semua elemen-elemen elektrik, elemen teknologi elektrik ini, iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Lakaran bergambar ini lebih kepada realiti. Awak boleh nampak dia punya bentuk adalah realiti, dan kemudian lakaran skematik ini adalah banyak menggunakan, bukan banyak, dia adalah menggunakan simbol. Yalah, kalau untuk gambarkan lakaran bergambar lita ringkas macam ni, memanglah senang awak gambarkan. Tapi kalau awak nak gambarkan pendawaian shopping kompleks, pejabat, sekolah, bangunan besar-besar, dah tentulah awak terpaksa gunakan lakaran skematik bagi menggambarkan lita elektrik. Kalau awak nak guna lakaran bergambar untuk bangunan sekolah, jenuh nak lukis. Panjang gambarnya, tak mana-mana dah pergi gambar tu. Jadi sebab itulah diperkenalkan lakaran skematik yang hanya menggunakan simbol bagi memudahkan pendawai-pendawai ataupun juru elektrik membuat pendawaian, hanya merujuk kepada lakaran skematik yang lebih ringkas, padat dan juga senang untuk dibaca berbanding menggunakan lakaran bergambar. Jadi satu kemahiran utama, tiga kemahiran yang awak kena tahu, iaitu apakah komponen-komponen yang ada. Terus awak boleh nampak lita, awak boleh namakan komponen. Bateri dia mana, mentolnya mana, switchnya mana, kan? Sama ada lakaran bergambar ataupun lakaran skematik. Awak mesti tahu untuk memberi nama setiap komponen. Begitu juga awak boleh mengenal pasti elemennya. Setakat awak tahu nama komponen tapi tak tahu elemen pun masalah juga. Mesti juga tahu yang mana satu. Mesti dapat mengenal pasti apakah elemen-elemen yang wujud dalam satu lita pendawaian elektrik. Ini yang patut awak kuasai dalam mempelajari teknologi elektrik tadi. Contohnya dekat lita skematik ni,
kita ada sumber, lepas tu ini bukan sumber lah, ini patutnya bateri. Salah ni salah. Kalau bateri patutnya awak guna tanda macam ni lah, tapi ini bukan tanda dia kan. Yang ini tanda 2 titik macam ni bukan bateri, jangan silap. Ini dalam litar skematik ni awak mesti mahir atau dapat mengenal pasti semua simbol-simbol yang berkaitan dengan teknologi elektrik. Boleh rujuk kepada buku teks untuk mengetahui simbol sebenar komponen elektrik dalam litar skematik. Yang simbol ini adalah simbol Swiss. Ini adalah simbol Swiss dalam keadaan tertutup. Keadaan tertutup maksudnya kita tutup Swiss ni menyebabkan litar ini menjadi litar tertutup. Bila litar tertutup maksudnya dia telah membentuk satu kitaran lengkap untuk arus elektrik itu mengalir, maka lampu ini mestilah menyala. Kalau Swiss terbuka macam ni, dia punya simbol. Ni. Ini adalah simbol Swiss terbuka. Swiss terbuka menyebabkan kita sebut istilah kita tutup Swiss, buka lampu, buka Swiss tu kan. Jadi macam tu kurang tepat. Bila Swiss terbuka menyebabkan litar kita terbuka. Bila litar terbuka menyebabkan sambungan tidak lengkap, maka lampu mentol akan padam. Okey, soalan seterusnya diminta untuk lakarkan 3 litar siri yang terdiri daripada 3 biji mentol, 1 Swiss dan juga 2 biji bateri. Dia suruh kita lukis 3 biji mentol, 1 Swiss dan 2 biji bateri 1.5 volt. So kita lukis buat litar yang lengkap dulu. Senang. Buat secara kasar dulu. Ini cikgu lukis secara kasar dulu. Okey. Pastikan litarnya jenis siri, iaitu jenis yang berbentuk bulatan lengkap, lingkaran lengkap. Kemudian tak cantik, lukis 3 biji mentol. Lukis 3 biji mentol. Padam tak cantik. Okey, kita lukis litar dulu. Dan litarnya adalah litar siri yang bentuk lingkaran lengkap. Ini bentuk mentol. Maaflah cikgu kurang biasa guna pen ni, panggil digital pen. Cikgu guna drawing pad. Jadi permukaannya agak licin, pennya pun agak licin, selalu terpelik. Jadi cikgu kena biasakan diri dalam cikgu jarang guna. Jadi sekali-sekala guna tu macam cekok sikit lah, macam pelik sikit. Okey, buat bentuk mentol. Kemudian cikgu lukis Swiss dia. Ini Swiss dalam keadaan terbuka. Maksudnya litar ni kalau kita lengkapkan pun dia tidak akan menyala, sebab keadaan Swiss adalah Swiss terbuka. Okey, cikgu buat bateri. Bateri 2 biji. Ini adalah simbol bateri. Ada 2 kali cikgu buat corak panjang pendek ni. Ini maksudnya adalah 2 biji bateri. Kalau 3 biji bateri kena ulang 3 kali panjang pendek. Kalau 4 biji bateri kena ulang 4 kali. Ini adalah 2 biji bateri. So cikgu buat hanya 2 kali pengulangan panjang pendek simbol bateri. Kemudian sambungkan bateri ini kepada semua mentol-mentol yang ada. Mentol 1, mentol 2, mentol 3. Mentol 3 saja. Pastikan litar awak ni lengkap lah. Cikgu cuba buat cantik-cantik. Macam mana padam sikit. Okay. Mungkin lepas ni cikgu akan banyak melakar menggunakan drawing pad ni supaya cikgu lebih cekap, lebih cantik. Tulisan garisannya dapat dikawal dengan baik kan. Tak apalah, mencuba benda baru. Awak pun mungkin zaman akan depan ni banyak kurang menulis kan, kurang
melukis menggunakan pen ataupun pensel biasa. Kebanyakan dah beralih kepada sistem digital. Okey, ini adalah lakaran lita. Ada 3 biji mentol seperti dikehendaki, ada 3 mentol, ada 3 simbol mentol, kemudian ada bateri. Switchnya cikgu gambarkan sebagai switch terbuka. Okey, kita lihat jawapannya nampak seakan-akan sama, lebih kurang je lah. Letak bateri, 2 kali hilang, switch, tak ada masalah. So kita tadi adalah kita lukis lakaran, so kita buat amali litar sendiri ya. Jadi kalaulah kita berpulang untuk bersemuka, mungkin kita boleh sama-sama membina litar ini. Cikgu ingat tajuk elektrik ni yang ada dalam subjek sains. Jadi sains ni ada yang belajar sejak daripada sekolah rendah lagi ya. Jadi awak belajar elektrik ni sejak sekolah rendah. Kemudian awak belajar masa tingkatan 1, 2, 3. Kemudian cikgu tak pastilah untuk menengah atas. Cikgu ingat ada lagi diorang belajar dalam fizik pun ada bab elektrik, kimia pun ada kan. Jadi ini bukan satu benda yang pelik lah. Maksudnya lepas ni awak akan jumpa lagi ciri-ciri pembelajaran teknologi elektrik dalam silibus ataupun dalam mata pelajaran yang lain, mata pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, matematik. Jadi awak akan nampak. So bila kita buat ni, bila kita switch ni ditutup, switch itu kedapati semua mentol itu akan menyala. Mentol itu akan menyala jika switch itu ditutup, maksud litar tertutup. Jadi perbincangannya, apakah yang berlaku selepas switch itu dihidupkan? Memanglah semua menyala. M1 menyala, M2 menyala, M3 menyala. Okey, soalan yang kedua, perbincangan yang kedua ialah apa yang berlaku sekiranya M2 rosak. Jadi ini antara keburukan litar siri berbanding dengan litar selari. Litar siri jika berlaku kerosakan komponen, salah satu komponen menyebabkan dia akan mempengaruhi kefungsian komponen yang lain. Satu rosak, semua yang lain tidak akan menyala. Jadi ini antara keburukan litar siri lah. Jadi jika M2 rosak, maka litar ini akan menjadi litar terbuka. Jadi dia tidak bersambungan, tidak bersambung secara lengkap. Okey, kita jawab ni semua menyala. Semua menyala. M2 rosak. Bila rosak, berlaku keadaan litar terbuka. Bila litar dah terbuka, dah luka dah, jadi bagaimana dia nak alihkan arus elektrik? Maka arus elektrik tidak dapat melakukan kitaran lengkap aliran arusnya. Jadi bila tak menyala dengan lengkap, maka dia tidak dapat menghidupkan lampu-lampu yang lain, komponen-komponen yang lain. Okey, kita tulis kat sini M1 dan M3 tidak menyala. M1 dan M3 tidak menyala apabila M2 rosak. Apabila lampu 2 rosak. Sebab ini adalah litar siri. Litar siri. Kenapa kecerahan nyatakan tidak sama? Kalau awak nak bandingkan antara mentol ni, cikgu rasa semua sama. Sebab bila awak bandingkan dengan litar selari saja dia berbeza. Kalau litar selari, dia punya kecerahannya adalah lebih terang sebab arus dialurkan secara sama. Secara sama untuk semua arah. Tapi yang ini dia bercampur-campur. Maksudnya arus itu akan ikut kepada berapa bilangan mentol dia. Kalau mentol ada 4, dia lebih kurang terang. Kalau ada 10 lagi kurang terang. Kalau ada 1, itu memang terang.
Jadi kalau nak bandingkan antara mentol dan litar ni, dia ada sama. Sebenarnya soalan ni agak salah lah. Patutnya membandingkan kecerahan di antara litar sesiri dengan litar selari. Boleh dikatakan kecerahan dia berbeza. Kecerahan litar selari itu lebih baik, lebih terang berbanding dengan kecerahan lampu bagi menggunakan litar siri ni. Jadi kalau awak guna 3 mentol litar selari, yang ini 3 mentol litar sesiri, sedangkan sumbernya adalah sama, menggunakan bateri yang sama, maka itu keburukan litar selari lah. Dia adalah tidak sama antara litar sesiri dan litar selari. Okey, ini adalah contoh litar selari. Awak boleh nampak tadi adalah membentuk hanya satu lingkaran. Tetapi untuk litar selari, dia boleh membentuk banyak lingkaran dalam satu litar. Dia boleh membentuk satu lingkaran, boleh membentuk 2 lingkaran. Satu lingkaran taklah, dia akan jadi litar sesiri pula kan. Ini adalah litar selari. Dia mesti lebih daripada satu. Mesti lebih daripada satu, sama ada 2 ataupun 3, 4, 5, 6, tak kisahlah lingkaran. Kalau kat rumah kita lagi berlengkar-lengkar kan. Sebab tu awak tengok dekat rumah, walaupun ada lampu rosak, dia tidak mempengaruhi komponen yang lain. Sebab apa? Dia banyak lingkaran dalam rumah. Ada sampai 6, 7, 8 lingkaran. Kalau masalah yang ini tak menyala, yang tu pun boleh menyala. Kalau yang ni tak menyala, awak boleh sambung litar ke sana bagi nyala. Jadi ini antara kebaikan litar selari, di mana kerosakan kerosakan komponen elektrik itu, peralatan elektrik itu tidak mempengaruhi yang lain. So kenal pasti dia punya nama komponen. Kau boleh namakan bateri, mentol. Lepas tu awak kena kenal pasti dia punya elemen dia. Elemen medium, kawalan, sumber, beban. Jadi awak kena kenal pasti. Mungkin awak kata, cikgu ini kan litar ringkas saja. Jadi memang awak terpaksa ataupun memang kena boleh mengenal pasti elemen elektrik. Okey, ini yang bawah ni adalah litar skematik. Litar skematik untuk menggambarkan litar selari untuk 2 biji mentol. Jadi kalau 3 biji ataupun 4 biji, awak bertambah je kat belakang. Jadikan dia litar selari bagi 4 biji mentol. Boleh tambah je di bahagian belakang tu ya. Okey, ini awak kena letak dekat tengah-tengah lah dia punya mentol tu. Jangan letak jadikan dia sebagai sesiri. Okey, awak dihendaki untuk lakarkan litar selari yang terdiri daripada 3 biji mentol, 1 suis dan 2 biji bateri 1.5 volt. Dia suruh lukis. Senang je, awak tambah je bahagian ekor yang ada ni sebagai mentol yang ketiga. Dan suis, litar ni tak ada suis lah. Kita masuk 1 suis lah untuk mengawal litar tersebut. Okey, baterinya ada 1, jadi tukarkan jadi 2 bateri. Mula-mula cikgu lukis mentol, kemudian lukis garisan penyambungan pendawaian dia sebagai medium. Panjangkan sikit garisan ni macam pendek pula. Okey, ada lukis. Ini adalah simbol bagi mentol 1, 2 dan 3. Alamak, silap sikit, bukan kat sini sepatutnya. Mentol dah cukup dah, dia punya elektrik pula. Okey, switchnya sesuai letak dekat mana ya, dekat atas ni. Okey, kita buat switch
secara dah tutup dah pun, switch dah tertutup, bukan terbuka, switch tertutup. Panjang pendek 2 kali untuk menggambarkan 2 biji bateri. Buat sambungan, pastikan sambungannya tidak putus, walaupun ini ada hanya lakaran saja, tapi jangan pastikan garisan tidak putus lah, tak cantik lah, tak ikut law elektrik ke sambungan. Dah habis dah. Okey, belum habis lagi. Okey, slide seterusnya. Okey, amali litar selari. So kat sini kita boleh buat amalinya jika berada di sekolah. Okey, apa yang cikgu lukis tadi sama dalam jawapan yang diberikan dalam ni lah. So tengok susuatu dia macam mana. Susuatunya terdiri daripada beberapa bulatan lengkap. Tadi hanya satu saja bulatan lengkap. Ini membentuk 3 bulatan lengkap. Okey, susunan yang 1, 2 dan 3 lah. So lepas tu kita hidupkan, kemudian kita buat perbincangan lah. Kita buat perbincangan. Apakah yang berlaku selepas switch ini dihidupkan? Apa berlaku jika switch ini dihidupkan? Maka semua lampu itu akan menyala. Jika dia letak mentol yang baik, dan tentulah semua orang letak yang baik. Mungkin yang baru, yang tak pernah digunakan, mentol semuanya adalah menyala. Jadi soalan pertama, apakah yang berlaku selepas mentol itu dihidupkan? Kita boleh cakap semua true. Apa yang semua menyala. Apakah yang berlaku sekiranya M2 rosak? Kalau M2 rosak, kalau awak tengok itu, kita dah pangkah dah pun, awak dapati litar untuk M1 dan M3 masih ada sambungan ke bateri. Jadi tidak ada masalah. Jika dia rosak, dia menyebabkan keseluruhan litar akan jadi terbuka. Jadi tak betul lah, dia terbuka untuk kawasan dia sahaja. Jadi apa yang berlaku sekiranya M2 rosak, M1 dan M3 tetap menyala seperti tadi. Tapi mungkin harusnya lebih tinggi sebab satu dah tak ada. Jadi kemungkinan berlaku kecerahan mentol. Kenapa kecerahan penyalaan setiap mentol itu sama? Memanglah kecerahan dia memang sama untuk setiap mentol, kecuali jika awak bandingkan dengan litar sesiri tadi, cahaya dihasilkan adalah lebih terang, lebih cerah berbandingkan dengan yang 80 cm. Apakah kecerahan penyalaan setiap mentol? Ni cikgu dah jawab dah. Tak melalut-lalut ke mana-mana. Sampainya dah setengah jam untuk cakap ni agak ni lah. Okey, ini adalah contoh animasi bagaimana litar siri dan juga litar selari itu bekerja, berfungsi macam mana. Apakah dia punya environment dia punya apa kita panggil fitrahnya, apakah dia punya perlembagaannya. Okey, awak tengok ni ada litar siri, ni litar selari, series circuit dengan parallel circuit. Okey, awak lihat pada litar siri tu, awak nampak dia punya alah arilan arus. Jika arus ditutup, macam mana pula? Jika arus ditutup, jika switch tutup macam tu lah, dia akan menyala. Jika salah satunya terbakar, menyebabkan makanan itu tidak dapat diedarkan lah. Okey, ini adalah litar siri. Awak tengok dia punya ni, tempat dia putus tu, ini dia dekat dah tak putus. Awak nampak dia hijau kan? Awak nampak tu? Okey, ini adalah animasi litar. Lama pula animasi ni kan, kalau buat
Alah jalan roteh dah ni. Okey, kalau lita selari itu ada berlaku kecacatan, maka lampu yang tengah itu tidak menyala, tetapi lampu yang ke atas sekali itu tetap menyala. Jadi inilah antara kelebihan lita selari. Okey, lakarkan bentuk lita selari terdiri pada 4 mentol, 3 biji bateri 1.5 volt, 1 switch, sambungan M1 sesiri dengan M2, M3 selari dengan M1, M2 dan M4, M4 selari dengan M1, M2 dan M3. Wah, 4 bateri. Yang ini dia 4 bateri, 3 bateri, 4 mentol, 1 switch, M1 nak sesiri dengan M2. Lepas tu M3 nak selari dengan M1, M2 dan M4. Lepas tu M4 ni dia nak selari dengan M1, M2 dan juga M3. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Jenis switch dah bagi tahu, tapi bukan jenis switch, jenis lita tu dah bagi tahu, iaitu gabungan antara lita siri dan juga lita selari. So kita cuba lukis dulu untuk sambungan lita sesiri. Dua mentol cikgu lukis kat sini, M1 dan M2, yang mana dia bersambung secara sesiri. Jadi dia sedia satu tempat duduk. Okey, ini M1, M2 sesiri, kemudian M3 dan M4 adalah selari. Jadi kena berhati-hati dalam merancang lita supaya dia memenuhi kehendak dan juga keperluan pelanggan yang diciptakan. So awak boleh nampak kat situ M2 dan M3 dan M4 dibina secara selari, kemudian M1 dan M2 dibina secara sesiri. So lengkapkan lita ini, tambahkan ada switch kat sini. Alamak, bengkok pula lah kat sini. Tak apa, ini korang biasa menggunakan pen digital, pen drawing pen. Jadi cikgu cuba mahirkan, mana tahu insyaAllah soalan nanti cikgu juga akan menjadi kekal. Okey, sambungkan semua wayar-wayar yang ada, lengkapkan kitaran dia, kitaran elektrik, sama ada elektrik silap ke atau magneto yang silap. Jadi ini gambar rajah yang cikgu lukislah sendiri. Bateri ada 3, kita cek balik. Bateri ada 3, kemudian mentol dah ada 4, switch 1, cikgu rasa dah ada dah ni. Beban dah ada, beban tu mentol, medium tu wayar elektrik dah ada, sumber bateri dah ada, kemudian sumber beban, beban medium kawalan. Okey, ini adalah lita siri selari yang telah digabungkan. Tadi gunakan 4 mentol, ini hanya 3 mentol sahaja. So kita boleh kenal pasti yang mana disambungkan secara siri ataupun selari. Boleh dicampur sekalipun. Dia cuba tengok yang belah atas tu, M2 dan M3 adalah selari. M1 adalah sesiri. Jadi S1 adalah sesiri,
Kemudian S1, S2 adalah selari. Jadi M1 sesiri, M2 dan M3 adalah selari. Okey, adalah selari. Okey, kita teruskan gambar rajah yang seterusnya, iaitu gambar rajah bawah voltanya sama. M1 dan M2 itu adalah selari. Kemudian M1, M2 itu selari. Tadi sesiri. Selari dengan M3. M1 dan M2 adalah sesiri. M2 dan M3 adalah selari. Jadi timai-timai langsung dan terlibatlah. Okey, M1, M2 adalah sesiri. Tidak ada switch patutnya ada switch lah, ada kawalan. Macam mana nak kawal lita kalau tak ada kawalan? Mesti ada 4 perkara: sumber, simbol, manis, masak. Jadi ada semua. Okey, M1, M2 adalah sesiri. Kemudian M1, M2 itu kemudian dia adalah berselari dengan M3. Jadi banyak kegunaannya dalam rumah lah. Sebab tu rumah kita kalau awak tengok dia ada begini, ada yang sesiri, ada yang selari. Ini disebabkan oleh keadaan rumah kita adalah dalam keadaan yang baik lah. Okey, nampaknya yang ni lita siri selari gabungan dua ini jadilah lita sesiri dan juga selari. Cikgu dah mengantuk. Mengapa lama sangat ke sini? Okey, di segi kecerahannya lah, kecerahan dia sama je lah. Okey, cikgu rasa setakat inilah perjumpaan kita, pertemuan kita setakat ini, iaitu awak boleh mengetahui lita sesiri dan lita selari. Sekian saja.